Hai, okey. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kaedah penyelidikan komunikasi saya iaitu Dr. Lee Kwok Pyong, supervisor yang telah dicadangkan iaitu Profesor Fong Sun Fook dan juga rakan yang saya kasihan sekalian. Okey, saya KZPB anak Perancis pemegang nombor matrik BA19110784 akan membentangkan saya punya proposal yang bertajuk Cabaran Pembelajaran Atas Talian terhadap mahasiswa Universiti Malaysia Sabah di Sri Aman Sarawak semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Pendahuluan kepada saya punya proposal ialah sejak penularan wabak COVID-19 ini semakin meningkat, aktiviti pembelajaran dan pengajaran akan dilakukan secara atas talian. Seperti yang sedia maklum juga, bukan sahaja aspek lain macam aspek kerjaya yang terjejas, namun aspek pendidikan juga turut terjejas disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang tidak terkawal. Jadi, menurut kenyataan yang telah diberikan oleh Dr. Muzaffar Shah Melo ini, ramai pihak menggunakan pelbagai jenis aplikasi dan teknologi untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ini masih dilakukan seperti biasa di mana ia melibatkan komunikasi dua hala iaitu antara pihak pensyarah dan juga pihak mahasiswa. Namun semua aktiviti pembelajaran dan pengajaran tersebut dilakukan secara atas talian. Disebabkan oleh itu, keadaan ini telah menekankan agar semua pihak untuk menguasai penggunaan sistem pembelajaran dan pengajaran yang baharu ini. Misal kata, pensyarah ini ingin menggunakan aplikasi-aplikasi lain ataupun platform media untuk menjalankan aktiviti pembelajaran seperti Google Meet, Microsoft Teams, Webex dan sebagainya, maka kedua-dua pihak haruslah menguasai sistem pembelajaran baharu tersebut supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar. Permasalahan bagi kajian saya ini adalah terdapat beberapa cabaran dan juga masalah yang dihadapi oleh pihak mahasiswa untuk mengikuti aktiviti pembelajaran secara atas talian. Antara cabaran dan masalah yang dihadapi oleh mereka adalah ada dalam sesetengah mahasiswa tidak memiliki peralatan elektronik yang mencukupi. Hal ini adalah kerana ada sesetengah daripada mahasiswa yang tidak berkemampuan, tidak mempunyai bajet untuk membeli peralatan elektronik untuk mengakses kepada program dan aktiviti pembelajaran mereka. Keadaan ini menyebabkan mahasiswa sukar untuk mengikuti semua aktiviti pembelajaran dengan lancar dan secara tidak langsung akan menyebabkan mereka banyak ketinggalan berbanding dengan rakan-rakan mahasiswa yang lain. Keadaan ini juga menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti perbincangan yang lancar dengan pensyarah-pensyarah mereka. Yang kedua, cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa ini adalah tidak mencapai kepada kemudahan internet yang baik. Hal ini adalah kerana semua peralatan elektronik dan perisian juga melibatkan internet dan amat memerlukan capaian internet yang baik dan stabil. Kerana mereka perlu membeli internet tambahan untuk mendapatkan capaian internet yang berkelajuan tinggi serta menaik turun perisian-perisian yang terkini untuk dijadikan sebagai platform pembelajaran. Jadi, mahasiswa yang kurang berkemampuan akan menghadapi kesukaran di mana mereka perlu membuat bayaran internet tambahan untuk tujuan mengakses internet dengan kelajuan yang tinggi. Yang ketiga, cabaran yang mungkin dihadapi oleh pihak mahasiswa adalah suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Apa yang saya maksudkan dengan suasana yang tidak kondusif ini adalah di mana pihak mahasiswa tersebut datang daripada keluarga yang tidak berkemampuan dan mereka akan mengalami masalah seperti ini. Antara penyebab kepada keadaan yang tidak kondusif ini adalah suasana persekitaran tempat berkuliah tersebut amat bising, kerusi dan meja yang kurang sesuai ataupun tidak mencukupi, ruang pembelajaran yang sempit dan juga yang lain-lain.
menyebabkan ketidakselesaan kepada pihak mahasiswa untuk menjalani dan mengikuti aktiviti pembelajaran dengan tenang. Untuk kajian saya ini, saya mempunyai dua objektif di mana saya akan mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, Distrik Aman, Sarawak semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Dan yang kedua, saya akan menilai kemampuan para mahasiswa termasuk tenaga pengajar iaitu pensyarah dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Jadi untuk kajian ini, saya memilih skop kajian saya di kawasan luar bandar Sri Aman di Sarawak. Teori yang saya pilih untuk tajuk proposal saya adalah teori di bawah komunikasi interpersonal iaitu Language Expectancy Theory. Jadi Language Expectancy Theory ini adalah dicipta oleh Brooks. Brooks telah memperkembangkan lagi idea teori ini bersama dengan tokoh-tokoh lain iaitu Burgoon, Jones dan Stewart pada tahun 1975. Language Expectancy Theory ini dapat didefinisikan sebagai model formal berkenaan dengan strategi message dan perubahan sikap atau tingkah laku seseorang individu ataupun sesuatu pihak. Teori ini juga merupakan teori yang menganggap di mana bahasa ini adalah satu sistem yang dikawal ataupun diatur oleh sesuatu pihak lain dan memperkembangkan lagi ekspektasi pihak lain mengenai strategi message ataupun bahasa yang digunakan oleh individu lain dalam percubaan persuasif. Secara tidak langsungnya, Language Expectancy Theory ini mempunyai kaitan rapat dengan tajuk kajian proposal saya di mana cabaran yang diatasi oleh pihak mahasiswa dapat diatasi sekiranya pihak mahasiswa ini menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka dengan pihak pensyarah mereka. Ia juga turut digunakan sebagai kerangka teori untuk menjelaskan pengaruh beberapa sumber yang berbagai dan mesej terhadap mesej pemujukan. Dan disebabkan itulah teori ini sesuai dengan tajuk yang saya pilih ini yang berkenaan dengan cabaran pembelajaran atas talian. Untuk membuat kajian ini, saya menggunakan dua metodologi iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Bagi kaedah kuantitatif, saya menggunakan laman web yang mempunyai artikel-artikel dan jurnal yang sahih iaitu seperti scholarship, akademia, keratan kenyataan media dan bahan kajian-kajian yang lepas. Dan bagi kaedah kualitatif pula, saya menggunakan Google Form, Waterlab, Padlet, Google Doc dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat kepada tajuk proposal saya ini. Jadi kajian saya ini memberikan manfaat kepada masyarakat, negara dan organisasi di negara kita ini. Antaranya adalah meningkatkan pengetahuan para mahasiswa dalam menggunakan teknologi-teknologi moden, mengasah kemahiran masyarakat menerusi sistem pembelajaran secara maya, meningkatkan soft skill dalam diri mahasiswa dan juga melatih masyarakat untuk menjadi lebih profesional pada masa depan. Apa yang dimaksudkan dengan soft skill ini adalah di mana semasa mereka menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara maya ini, mereka akan mendapat ilmu baru tentang penggunaan platform-platform seperti Google Meet, Zoom Meeting dan juga mereka akan mempelajari macam mana membuat suatu tugasan secara maya, di mana mereka akan membuat tugasan yang berkaitan dengan penyuntingan seperti membuat poster yang menggunakan aplikasi seperti Canva dan sebagainya. Dan ini adalah kesimpulan bagi kajian yang saya buat. Memang banyak cabaran yang dihadapi oleh para mahasiswa sejak pihak kerajaan mengumumkan penutupan semua institusi pengajian tinggi ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Maka dengan itu, pihak kerajaan haruslah memberikan insentif, kemudahan dan bantuan yang secukupnya untuk para mahasiswa dan juga tenaga pensyarah untuk memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya.